presiden negara tersebut. Jadi tetapi beliau ni Presiden Jokowi ni disampaikan. Supaya apa bos disampaikan? Supaya bukan sekadar kita punya halua telinga kita nak dengar bagi seronok, bagi sedap telinga kita dengar, tapi dia nak suruh kita ni buat satu persiapan lah. Buat satu persiapan. Jadi perkara yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu bukan sekadar dirasai oleh rakan-rakan kita di Indonesia, malah kita di Malaysia dan seluruh dunia sebenarnya. Hari ini kita melihat kadar peningkatan harga barang yang memang tak boleh dikawal lah bos. Kan, lantik siapa pun jadi Perdana Menteri sebab kadar inflasi ni dia menyerang seluruh dunia. Jadi dalam keadaan ekonomi yang dikatakan sedang menghadapi satu situasi yang sukar, dia ada dua keadaan bos. Sama ada kita ni jadi satu orang cuma mendengar dan kemudian kita menerima lah apa nak jadi-jadilah. Apa nak berlaku-berlakulah. Jadi kalau yang buat keputusan tu cuma berdasarkan kepada diri kita sendirilah. Mana kita tidak melibatkan keluarga kita, tak melibatkan anak-anak kita, maka dia tak jadi masalah kan. Contohnya kita bujang kan. Tetapi kalau kita dah berumah tangga ni bos, kita ada anak-anak, kita ada keluarga kita ni, pastilah kita sebagai ketua keluarga bos, kita kena ambil cakna tentang perkara ni. Kita kena ambil tahu tentang perkara ni. Sebab bila berlaku kegawatan ekonomi, berlakunya krisis kewangan dalam keluarga ni bos, saya pernah jumpa dengan satu hakim Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru. Dia kata boleh dikatakan hampir 80% punca-punca penceraian ini adalah berasal daripada punca kewangan keluarga yang tak dapat kita rancang dengan baik lah. Hanya berlaku penceraian dan sebagainya, pergaduhan adik-beradik dan sebagainya kan, berpunca daripada apa? Daripada perancangan kewangan yang tak betul. Jadi bos, bila kita melihat kepada situasi ni, saya baca dalam satu artikel, saya tak dapat nak share pada petang ni lah. Saya pun tadi cari-cari juga artikel tu tak jumpa pula. Kadar pengangguran pun akan bertambah bos. Hari ni kita mungkin bekerja dengan syarikat A, syarikat B, syarikat C, kilang A, kilang B, kilang C. Kita pun tak tahu bos sampai bila kilang tu dapat bertahan. Jadi kalau seandainya kita ni hilang mata pencarian lah, pendapatan lah, ketika itu baru kita nak mencari satu alternatif baru. Kita nak meniaga bos. Nak meniaga apa bos? Saya duduk dekat Bandar Seri Putra ni bos. Saya duduk dekat Bandar Seri Putra, bos pergi dekat depan masjid tu bos. Sekarang saya tengok dia dah alihkan peniaga-peniaga ni ke satu tempat yang lain. Dulu dia meniaga sepanjang jalan depan masjid Bandar Seri Putra. Bos nak meniaga apa bos? Bos nak meniaga tokayaki. Ada 2-3 orang meniaga benda yang sama bos. Bos nak meniaga kuih. Ada 3-4 orang meniaga kuih yang sama bos. Bos nak meniaga nasi lemak. Sama juga bos. Jadi kalau seandainya kita nak pergi meniaga pun hari ni bos, dengan idea-idea yang ada pada diri kita ni, mungkin kita pandai masak dan sebagainya, bos pergi tanya dengan mereka sekarang. Tanyalah dengan makcik-makcik kat depan tu. Dengan abang-abang yang dulu mungkin dia meniaga, mungkin dia kerja, makan gaji. Sekarang dengan sebab dia dah kena buang kerja atau dan sebagainya, ini dia meniaga, bos pergi tanya sekarang. Apa berlaku pada dia orang punya perniagaan sekarang? Nak meniaga ayam, nak jual ayam dengan harga yang ada sekarang bos, kita pun tak mampu sebab harga ayam dah melambung dengan begitu naik, dengan begitu tinggi. Jadi pernah tak bos fikir bos tentang keadaan ni? Apa nak berlaku pada diri saya? Rezeki datang daripada Allah bos. Jangan kita risau, jangan kita takut. Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Hud ayat 6, wa ma bismillahirrahmanirrahim wa ma min dabbatin fil ard illa Allah. Tidak ada satu perkara di dunia ni yang bergerak selain rezeki telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tak perlu nak risau lah. Tetapi secara ikhtiar je bos, kita kena gunakan kita punya kebolehan yang ada pada diri kita ni, pemikiran yang ada pada kita ni, bakat yang ada pada diri kita ni untuk kita ikhtiarkan sesuatu. Itu memang duduk dalam dunia ni bos. Dia duduk dalam satu dunia yang ada sunatullah ni. Bos nak makan durian, kan, kita kena tanam pokok durian. Kalau kita nak makan rambutan, sunatullahnya kita kena tanam pokok rambutan. Kalau kita tak tanam, boleh beli lah. Tapi sunatullahnya begitulah. Sunatullahnya begitu. Jadi, daripada berlakunya kegawatan ekonomi, bos, daripada berlakunya COVID 2020, 2021, 2022, 2023, kita dah nampak dah. Kita punya keadaan ekonomi kita, simpanan yang kita ada pun menyusut. Kita nak beli barang, dah tak berani nak beli barang macam dulu lagi lah. Kan, kita dah mula bajet lah. Dan satu pakar ekonomi bagi tahu, dia kata untuk masa sekarang ni kita kena ada 6 bulan punya cash bos. 6 bulan punya cash. Tapi 6 bulan cash macam mana bos?
Bila saya terlibat dengan training-training untuk ajar orang macam mana buat hutang, pengurusan kewangan, pengurusan investment, ini berdasarkan kepada pengalaman saya lah. Pengalaman saya, boleh dikatakan hampir 80% daripada di kalangan yang berumur 40 tahun lah. Masuk je 40 tahun kan. Bos nak tahu tak apa yang berlaku? 80% di kalangan mereka tidak pun ada simpanan lebih daripada RM10,000. Kenapa boleh jadi begini, bos? Kenapa boleh jadi begini? Sebab bila kita kahwin sekitar umur 25 ke 30, kita struggle dengan nak membina kehidupan. Kemudian bila kita dah stable umur 30, kita dah ada 1 orang, 2 orang anak. Ini semua kos yang kita kena tanggung sebab kebanyakan daripada kita, kebanyakannya suami isteri kerja. Jadi anak kena letak dekat tempat rumah pengasuh lah. Bila kita letak dekat rumah pengasuh 1 orang anak, saya tak tahu bos berapa. Saya pun dah lama tak ada anak kecil kan. Jadi saya yakinlah 1 orang anak pun kadang-kadang boleh 400 ke 500 ringgit. Wallahualam saya tak pasti. Mungkin bos lebih tahu daripada saya lah. Jadi akhirnya bos, kita terpaksa bekerja bos. Terpaksa bekerja dengan kerja daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang dan itulah rutin yang kita lalui. Kita nak buat part time, biasanya kita akan cari satu part time yang kita rasa yang mudah lah. Yang mudah. Akhirnya kebanyakan daripada kita bos terjebak dengan skim-skim yang mudah yang menjanjikan pendapatan yang besar. Kita kan suka macam tu. Tak payah buat kerja, duduk kat rumah, orang kata kau masuklah investment ni, kan nanti kau akan dapat sekian-sekian persen. Dan kebanyakan, boleh katakan bukan kebanyakan lah bos, semualah bos yang terlibat dengan skim-skim ni, akhirnya mereka terjebak. Bukan sekadar tak dapat keuntungan, malah mereka dengan melalui dengan keberanian yang sangat luar biasa, mereka pun buat simpanan, buat pinjaman dan sebagainya, dan ramailah yang terkena. Jadi bos, bagi yang kita yang dah rugilah, saya pun pernah juga melalui kerugian ni, kita anggap bahawa kita tak ada rezeki lah. Tak ada rezeki lah. Tapi untuk ke depan ni bos, yang belakang tu kita jangan fikirlah. Yang belakang tu jangan kita risaukan lah. Sebab benda dah berlaku. Kita nak tangisi, kita nak sedih, benda dah berlaku. Jadi ke depan ni apa yang perlu kita lakukan bos? Jadi di sinilah bos, saya telah berjumpa dengan aplikasi Think Quran ini. Kenapa saya suka dengan aplikasi Think Quran ni bos? Pertama, dia banyak memberi kebaikan kepada diri saya sendiri. Ya, walaupun bos tengok saya pakai kopiah, pakai jubah bos. Saya bukan ustaz, saya orang awam bos. Yang mana kita ni bukan belajar madrasah lah. Saya pun belajar dekat ITM Shah Alam kan. Jadi kita tidak terdedah dengan ilmu-ilmu agama. Yang paling penting bos, ilmu memahami bahasa dalam Al-Quran. Sebab itu bos, apabila saya dijumpakan dengan aplikasi Think Quran ni bos, saya rasa macam saya dapat gunung emas bos. Saya rasa begitu. Kenapa bos? Sebab sekian lama bos, saya membaca Al-Quran. Saya solat. Saya berzikir. Saya mendengar ataupun kita membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bos. Terus terang bos, saya pun tak faham apa benda yang disampaikan dalam Al-Quran. Bos bayangkan betapa zalimnya saya bos. Baca satu surat cinta yang dibagi oleh Allah Ta'ala, ada 6,000 lebih ayat, ada 114 surah, di dalam tu menceritakan tentang kehebatan Allah, di dalam tu menceritakan tentang bagaimana seluruh para nabi dan para anbiya mengusahakan iman atas diri mereka dan kaum mereka. Allah Ta'ala menceritakan pelbagai kisah bos di dalam Quran. Sayangnya bos, baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, berkobar-kobar bos baca sebab nak selamatkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Tapi sayangnya bos, saya tak faham pun apa benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam Quran. Bos bayangkan kalau seandainya kita ada satu orang bos, kita punya bos pejabat lah, ini bukan bos depan saya ni, bos pejabat kita, ketua pejabat kita bos, bagi surat kat kita bos, satu surat arahan kerja, tapi kita tak faham. So, kalau kita tak faham bos, macam mana kita nak sempurnakan arahan tu? Bila kita tak dapat nak sempurnakan arahan tu bos, macam mana kita nak dapat gaji ataupun imbalan daripada apa yang kita usahakan tadi? Jadi begitulah keadaan umat Islam pada hari ni bos. Ada 2 bilion manusia. 2 bilion bos manusia seluruh dunia ni. Alhamdulillah Allah telah rezekikan saya bos daripada Laut Pasifik sampai Laut Caribbean. Kan, kita pergi ke negara-negara ni. Boleh dikatakan hampir semua macam kita bos. Semua macam saya lah. Kan, baca Al-Quran tak faham. Kan, mungkin kalau faham sikit-sikit pun mungkin orang Arab lah. Orang Arab. Itu pun bukan semua orang Arab faham. Kan. Jadi bos, saya melihat bahawa aplikasi Think Quran ni satu aplikasi yang sangat indah bos. Bos bayangkan bos, bila kita klik kan, cool, katakanlah. Bos tahu tak bos? Mungkin kita ni tak merasakan.
Kenapa kita tak merasakan, bos? Kadang-kadang di kalangan kita lah, bukan tuan-tuan bos depan saya ni, di kalangan orang yang saya jumpa, bos. Ni, di kalangan orang yang saya jumpa bila saya buat kerja dakwah ni, bos. Ada di kalangan mereka dah 20 tahun tak pegang Al-Quran, bos. Ada di kalangan mereka satu ketika waktu saya keluar, bos. Keluar dakwah lah ni kan. Saya jumpa dengan satu orang yang dulu dia belajar di pondok, dulu dia belajar di madrasah. Tetapi bos, ketika kita keluar ni, kita kena bacalah surah Alam Tarakai tu kan. Kita baca 10 surah akhir je bos. Bukan kita baca, kita sebab di dalam tu banyaklah terkandung apa tajwid-tajwid yang penting lah untuk kita tahu dalam 10 surah akhir ni bos. Jadi ada di kalangan mereka bos, bila saya suruh baca Li'ila fi Quraisy pun, ramai yang tak boleh nak baca. Yang kes budak madrasah tu dia kata, sampai dia nangis, dia kata, punya lama dia bos tak pegang Al-Quran. Punya lama dia bos tak baca Al-Quran. Jadi bos, hari ni bila kita ada tim Quran sebenarnya, masuk kepada tim Quran ni, sebab saya nak memahami setiap perkataan yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, yang mana kita pun dah dengar daripada mana-mana table talk ataupun daripada penerangan yang dibuat oleh rakan-rakan kita, kan di dalam Al-Quran ada 77,429 perkataan bos. So target kita bos, sepanjang kita ni Allah bagi nyawa kat diri saya dan bos yang ada depan saya ni, kan kita nak gunakan aplikasi ni. Bukan kisah jual dulu bos. Jangan kisah nak share kat orang dulu. Nanti dulu bos. Kita sekarang ni supaya saya dapat manfaatnya dulu. Kita jangan ambil aplikasi tu, saya nak jual kat kawan lah. Bos, jangan macam tu bos. Yang paling penting, saya mesti menggunakan aplikasi tu bos. Barulah kita dapat dia punya apa bos? Kita dapat dia punya keindahan dalam tim Quran ni. Kalau setakat kita dapat aplikasi tim Quran, kita sibuk nak jual, tapi kita sendiri tak dapat dia punya kebaikan daripada tim Quran bos, dia tidak akan dapat satu apa kata orang tu, keistimewaan yang sangat istimewa dalam tim Quran ini. Jadi apa yang saya nak pasal dengan bos? Bila saya dapat aplikasi tim Quran ni bos, cool, katakanlah bos, ini satu perkara yang sangat hebat bos. Walaupun satu perkataan. Kenapa dia sangat hebat bos? Kenapa dia sangat hebat? Pertama, perkataan cool itu bos datang daripada Allah SWT. Disampaikan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ajar sahabat, cool bos. Maknanya bos, ini bukan perkataan biasa. Sehingga dalam hadis bagi tahu apa, tidaklah alif lam mim ini satu huruf, kecuali alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Masya Allah bos. So di sini bos, di dalam aplikasi tim Quran ni, kita mula belajar memahami. Macam mana nak belajar memahami bos? Dalam tempoh 7 bulan daripada sekarang bos. Bukan 7 hari. Kita cuba memastikan 1000 perkataan tu bos melekat dalam kita punya subconscious mind kita, ataupun kita punya ingatan yang ke masa panjang bos. Satu hari buat 5 perkataan, buat 6 perkataan kan. Kita melalui proses belajar, praktis dan hafalan. Dia ada 3 peringkat bos. Belajar, praktis dan hafalan. Belajar, praktis dan hafalan. Dan saya nak bagi tahu dengan bos lah, yang depan saya ni, saya nak bagi tahu sangat indah bos. Cuba bos fikir, bila kali terakhir, yang ini kita rasa kita ada banyak masalah, kan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah macam-macam masalah. Kerana apa bos? Kerana apa? Dan kita kadang-kadang perasan bos, doa kita ni macam seolah-olah macam Allah tak dengar je. Sebenarnya Allah Maha mendengar. Kita rasa seolah-olah Allah tak terima pun doa saya ni. Bukan Allah tak nak terima bos. Sesiapa yang solat dengan khusyuk. Macam mana nak capai solat dengan khusyuk ni bos? Kita dengar daripada Ustaz Azhar Idrus, kita dengar daripada Ustaz Hidayat, kita dengar daripada Ustaz Abdul Somad, dan macam-macam lah dalam YouTube ni kita dengar bos. Dia kata apa? Syarat sah, atau syarat untuk, bukan syarat sah tuan-tuan. Syarat untuk kita khusyuk dalam solat ni, antaranya adalah memahami setiap perkataan yang kita baca dalam solat kita, yang kita faham secara harfiah bos. Minimum secara harfiah. Secara harfiah maksudnya apa bos? Makna yang asal. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sekalian kita lintas ke dalam hati kita. Sekarang bos, mari kita audit kita punya solat kita bos. Mari kita audit solat kita. Bila kali terakhir bos, daripada Allahu Akbar lintas ke dalam hati, kan? Saja aku solat apa? Subuh ke maghrib ke? Kemudian terus
kita baca doa iftitah bos, setiap daripada perkataan tu bos, kita lintaskan dalam hati. Baca Fatihah lintaskan dalam hati maknanya. Baca surah Qul ya ayyuhal kafirun lintaskan dalam hati. Kita rukuk bos, dengan penuh tawajuh, dengan penuh khusyuk, dan setiap perkataan yang kita zikirkan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita lintaskan dalam hati kita. Sami Allahu liman hamidah, dengan tomat inah bos. Berhenti sekejap. Begitu juga dengan sujud, duduk antara dua sujud, duduk dengan sampailah kita assalamualaikum, kita khusyuk dan kita menyadari setiap perkataan kita sebut. Bila bos? Bilalah sekali. Saya pernah check bos, saya pernah audit, rasa macam saya tak pernah bos. Saya rasa saya macam tak pernah. Sedangkan saya dengar daripada satu kiai, satu ustaz bagi tahu, dia kata, sesiapa yang solat dalam keadaan begini, dia kata, selepas dia solat, Allah Ta'ala akan buka pintu langit bos. Allah Ta'ala akan buka pintu langit dia. Dan Allah Ta'ala akan kurniakan daripada khazanah Allah Ta'ala untuk menyempurnakan semua apa yang diminta selepas daripada dia solat tu. Dia minta apa? Allah semua bagi. Tapi macam mana Allah nak bagi bos? Sebab ada syarat-syarat yang tidak kita penuhi. Jadi sebab tu bos, bila kita menggunakan aplikasi Al-Quran bos, subhanallah bos. Walaupun saya belum sepenuhnya lah. Jadi sekarang ni bos, saya cari surah-surah yang pendek-pendek yang saya boleh faham. Qul a'udzu birabbin nas, qul katakanlah a'udzu, aku berlindung, rabbi rabb Tuhanku, annasi manusia. Dulu tak tahu bos. Nampak tak? Qul a'udzu birabbin nas, dulu baca je bos. Jadi saya bersembahyang baca doa yang ayat yang pendek-pendek, tapi saya boleh faham. Kita punya perasaan, rasa solat kita bos, sangat luar biasa bos. Membaca Al-Quran dalam keadaan kita memahami, walaupun tak faham seluruhnya bos. Saya belum faham semuanya lah bos. Tapi kalau orang kata Al-Lazi tu, dah tahulah mana Al-Lazi. Al-Lazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tahu dah bos. Dah tahu dah sikit-sikit. Kita bukan orang ustaz, kita bukan ulama bos. Kita orang awam je bos. Punca ni sebab apa bos? Sebab menggunakan dengan izin Allah, Allah Ta'ala kirim kepada saya aplikasi Al-Quran. Bos bayangkan bos, ada 2 bilion manusia sedang memerlukan aplikasi ni bos. Jadi saya pun belajar gunakan aplikasi Al-Quran. Jadi saya rasa aplikasi ni memberi kebaikan kepada diri saya bos. Jadi saya gunakan dulu bos. Saya pun cerita dengan isteri saya. Isteri saya pun gunakan. Saya cerita dengan anak saya. Anak saya bos, dia belajar Nahwu Saraf. Dia belajar madrasah 8 tahun. Kan? Mana kalau saya kata Qul dia tahu, An-Nasi dia tahu. Yang ajaibnya bos, saya cakap dengan anak saya, kan, kalau nama anak saya kan, Anis kalau kau tahu sekarang ni, gunakan aplikasi Al-Quran, tapi jangan jawab dalam bahasa Arab, bahasa Malaysia, tapi jawab dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris. Jadi dia mula belajar bahasa Inggeris bos. Sebab di dalam tu bos, ada 4 bahasa. Jadi kita boleh tukar daripada kita, Qul, katakanlah. Qul, say, dalam bahasa Inggerisnya. Qul, dalam bahasa Turki. Saya tak tahu lah kan. Saya tak gunakan bahasa Turki lagi. Pada ada bahasa Turki, dia ada bahasa Inggeris, dia ada bahasa Indonesia, dan dia ada bahasa Malaysia, dan ada 7 bahasa lagi bos akan masuk. Maknanya bos, selain daripada saya gunakan aplikasi ni untuk belajar bahasa dalam Al-Quran, kita boleh gunakan aplikasi ni bos untuk belajar bahasa bos. Akan masuk bahasa Mandarin, kita akan belajar masuk bahasa Urdu, kita akan belajar bahasa Thailand, bahasa Kemboja, bahasa Mandarin. Bos bayangkan bos. Semua ni kita boleh belajar dengan aplikasi Al-Quran dengan bayar sekali je bos. Berapa bayaran dia? Bos? Satu orang hidup 79 tahun bos. Saya jumpa dengan satu orang 79 tahun. Ketika saya jumpa dengan dia bos, itulah kali pertama dalam hidup dia tahu perkataan Qul tu, katakanlah. Bukan makcik ni je bos. Ramai depan saya ni pun ramai sebenarnya. Bila buat aplikasi Al-Quran, suduri ni dah ada punya. Wah ni maknanya dan. Bos, saya pun macam tu bos. Berapa banyak perkataan-perkataan yang saya baca dalam Quran ni, selama ni saya tak tahu. Sebut halfa, berbeda lah halfa ni kan. Rupanya halfa ni belakang. Kan? Banyak lagi lah perkataan kalau saya nak share dengan bos. Tapi saya nak bagi tahu, dia sangat istimewa bos, aplikasi Al-Quran. Sangat istimewa. Sembayang kita, insya-Allah kita akan mudah khusyuk, baca Quran mudah faham. Dan saya nak bagi tahu dengan bos lah, baca Quran dalam keadaan kita memahami makna ni bos. Contoh bila kita sampai ayat neraka bos. Terasa bos. Terasa ni cerita pasal neraka ni. Kemudian cerita pasal syurga pula bos.
Terasa seronok baca cerita pasal syurga. Bos, sebelum ni bos cerita lah pasal syurga ke, cerita pasal neraka ke, semua saya baca lebih kurang sama je dia punya nada dia. Tak ada rasa sedih. Tak ada rasa sedih, bos. Jadi memang berbaloi lah, bos. Memang sangat-sangat berbaloi, dan saya mengeluarkan duit sebanyak RM299 untuk membeli aplikasi Think Quran ni. Tetapi kalau bos nak beli dengan harga yang murah, mudah je, bos. Jangan jadi user, bos, jadi Quran Center, bos. Kalau kita jadi Quran Center, bos, kita bayar 220. Yelah, masa saya cakap tadi lah, isi saya pun nak belajar, anak saya pun nak belajar. Kalau keluarga saya, bos, ada 10 orang, bos. Saya, anak-anak, isteri ni semua sekali ada 10, bos, bayangkan. Jadi kalau satu 299, 10 orang saya kena bayar RM2,990, bos. Jadi untuk dapat harga yang paling murah, terus saya daftarkan jadi Quran Center, bos. Jadi saya cuma bayar 220. Murah tak, bos? RM220. Jadi untuk 10 orang saya bayar 2,200. Dapatlah 10 aplikasi. Tapi saya tak bayarlah 2,200. Saya bayar berapa, bos? Saya bayar untuk 35 aplikasi, bos. Bernilai 7,700. 10 saya pakai. Ada juga beberapa yang saya donate balik lah. Saya donate balik kepada pihak Think Awesome yang mengendalikan aplikasi Think Quran ni, saya donate balik. Kenapa saya nak donate, bos? Sebab saya nak supaya aplikasi ni mungkin di kalangan mereka yang tak mampu, bos. Donation ni ada dua, bos. Sama ada kita boleh donate sendiri atau kita serahkan kepada siapa, bos? Kepada Think Awesome. Supaya apabila Think Awesome, bos, dia akan infak kepada orang yang kita tak kenal. Yang menerima aplikasi ni tak kenal siapa yang bagi, kita yang bagi pun tak kenal siapa yang belajar. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, kan? Jadi, bos, sebahagian baki yang besar saya jual lah kepada rakan-rakan saya. Kepada siapa, bos? Saya jual kepada rakan-rakan saya, bos. Kepada rakan yang dekat dengan saya lah, bos. Bos pergi sembahyang di masjid, sembahyang solat di surau, ataupun rakan-rakan pejabat kita. Cuba bos tanya mereka, bos. Cuba tanya mereka. Apa makna waladhalin, bos? Nampak macam senang, bos. Nampak tahu. Kita memang tahu, bos, tapi kita tak ingat. Jadi untuk tahu perkataan ni kita kena rujuk kamus, kena rujuk Quran terjemahan. Tetapi aplikasi Think Quran ni, bos, apabila kita gunakan, kita boleh menyebabkan setiap perkataan yang kita belajar tadi, bos, dia akan masuk dalam kita punya ingatan yang masa panjang kita. Apabila kita baca di mana-mana surah, kita jumpa perkataan yang sama, bos, kita tahu maknanya. Itulah hebatnya aplikasi Think Quran ni. Jadi, bos, saya pun kongsi dengan kawan-kawan saya lah. Saya beli 220, saya jual dengan mereka RM299. Dapatlah RM79 untuk satu aplikasi. Saya punya keuntungan affiliate. Affiliate system lah. Kita pakai affiliate. Kita tak ada gunakan konsep stokis, kita kena beli produk. Tak ada, bos. So 35 aplikasi, bos, 10 saya gunakan, kemudian 5 atau 6 saya buat donation, yang baki saya jual kepada rakan-rakan yang dekat dengan saya. Dah solat 60 tahun, dah solat 50 tahun, dah solat 70 tahun, dah solat 80 tahun pun ada. Waladhalin pun tak tahu. Saya kata, kenapa tak nak belajar? Apabila saya dengar masalah mereka ni, bos, bukan tak nak belajar, bos. Semua orang nak belajar, bos. Semua orang baca Al-Quran nak faham. Soalan dia tanya kat saya. Dia kata, Haji, nak belajar kat mana? Betul juga dia cakap, bos. Kalau kita pergi madrasah, kita akan belajar nahwu sorof. Yang kedua, memang kita tak ada masa lah nak belajar kat madrasah tu. Kita sibuk dengan kita punya kerja harian kita. Kalau saya nak pergi masjid, dia kata, pergi cari satu masjid yang hajar kita harfiah. Saya pun fikir-fikir juga. Saya pun tak pernah tengok juga mana-mana masjid. Kalau ada pun mungkin tak banyak lah, bos. Yang kita pergi ngaji daripada maghrib sampai isyak, belajar harfiah tu belum ada lagi. Kalau ada pun, pergi balik dah lupa lah, bos. Sebab apa? Dia tidak gunakan sistem yang ada dalam kita punya Think Quran. Jadi, apabila mereka menggunakan aplikasi Think Quran, bos, saya punya bekas pengusi surau saya, bos, dia sekarang ni dah habis 1,000 perkataan. Dia cakap dengan saya, Ji, terima kasih, Ji. Terima kasih, dia kata. Saya bayar 299 kan. Bukan bayar kat saya pun, bayar terus kepada pihak syarikat lah. Tetapi dia kata sekarang ni dah ada 1,000 perkataan yang dah melekat dalam dia punya pemikiran. Dan saya tanya kepada dia lah, nama dia Haji Rani. Saya kata, Haji, kalau tak ada Think Quran, boleh tak Haji ingat 1,000 perkataan sekarang? Dia kata sangat mustahil lah, dia kata. Tak mungkin boleh lah, umur dah 70 lebih, bos. 72 tak salah seumur beliau. Kan? Mana sekarang ni ada 1,000 perkataan yang dah melekat, baca Quran terus ingat, bos. Ni sangat nikmat yang sangat besar.
Jadi daripada situ bos, saya telah kongsikan dengan kawan-kawan dan kemudian saya melihat tentang potensi pasaran yang sangat besar lah. Ni kita nak cerita tentang macam mana Pak Jokowi sebut tentang kegawatan ekonomi dan sebagainya. Saya sebagai manusia biasa bos, saya pun ada juga kerunsingan. Kita manusia biasa lah bos. Kan, kita pun ada kerunsingan kalau seandainya berlaku bank tutup seperti mana kat US bos. Kat US ada 2 bank dah tutup lah bos. Dan saya baca laporan terkini baru-baru ni ada 60 bank lagi bos yang sedang ada masalah sekarang. Mana apa bos? Masuk bank ni bos pergi, contoh kan, bos pergi kat Maybank dah tak boleh nak keluarkan duit lagi bos. Macam tu lah berlaku pada pendeposit ni bos di US. Dan ada beberapa bank yang macam tu. Jadi kita pun tak tahu bos, duit dalam bank kita ke selamat ke tak sabar, kita tak tahu. Tapi sedikit kerisauan lah sebagai manusia yang biasa kan, tetap ada. Jadi saya nampak bos, Quran ni ada satu bisnes yang sangat mudah lah. Yang mana kalau kita tawarkan produk kuruskan badan bos, belum tentu kawan kita kurus. Dalam keadaan kegawatan ekonomi sekarang ni bos, orang tak payah kurus pun tak apalah, dia kata. Tak kurus pun tak apa lagi, sekarang nak jaga bajet. Kita tawarkan produk kecantikan. Kalau dulu betul bos, orang nak cantik, orang nak glowing. Zaman-zaman kegawatan ekonomi kita tak glowing pun tak apalah, janji makan dia kata. Jadi bos, untuk kita jual produk-produk ni, dia punya rejection dia tinggi lah. Betul tak? Kita nak tawarkan produk kuruskan badan, putihkan kulit, kuatkan apa dan sebagainya bos. Dia mungkin, contohnya saya bagi pada kawan saya, bagi produk kuruskan badan. Mungkin kurus, mungkin tak kurus bos. Katalah dibeli kan, belum pasti dia kurus. Kalau saya bagi produk kulit, putihkan kulit, belum tentu putih bos. Saya bagi produk untuk kuatkan tenaga lelaki, belum tentu bos, mungkin kuat, mungkin tak kuat. Tetapi produk Quran ni bos, kita bagi pada satu orang, dia sebut cool, katakanlah, dah dapatlah keuntungan bos. Kita dah dapatlah keuntungan dia. Pasti dapat keuntungan. Ini satu investment yang insya-Allah tak rugi bos. Sebab kita invest bukan dalam kripto ke dalam saham ke bos, tapi kita invest dalam ilmu. Invest dalam ilmu, mana ada kerugian bos. Jadi daripada situlah bos, saya mula mengembangkan perniagaan saya secara online dan offline dan juga online. Offline, macam inilah saya buat. Gunakan Zoom ataupun gunakan kawan-kawan yang terdekat-terdekat ni. Kan, kadang-kadang jumpa kat kedai mamak dan sebagainya. Dah tak ada sembang lain lah, sembang Quran lah, daripada sembang perkara-perkara lain tak memberi manfaat kan. Jadi bos, saya pun gunakan online lah. Gunakan TikTok, gunakan Facebook. Semua ni ada akaun TikTok. Semua ni ada akaun Facebook. Kita cerita apa bos? Dekat kita punya media sosial kita. Lepas ni kita tukar bos. Sebab apa? Kalau kita buat marketing secara offline, kalau saya buka mulut, orang dengar lah. Tapi kalau saya tutup mulut, orang tak dengar. Tapi kalau kita gunakan marketing dalam TikTok, kita gunakan marketing dalam Facebook, kita gunakan marketing dalam Google Ads bos. Bos tidur pun kita punya marketing kita jalan. Bos bayangkan ini sebagai satu contoh lah. Sebagai satu contoh, saya buat bisnes, saya online kan saya punya, gunakan Google Ads. Google Ads ni bos, sebenarnya bukan susah sangat bos sebenarnya. Sebenarnya tak susah kalau kita nak belajar lah. Tapi kalau kita tak nak belajar, dia susah bos. Okey, saya pun apa yang saya buat bos? Saya melihat kepada potensi masyarakat Indonesia yang sangat besar bos. Potensi masyarakat Indonesia yang sungguh besar. Jadi saya pun buat iklan Google Ads bos. Sekarang ni ada 600,000 bos orang yang impress. Impress tu maknanya suka lah kan, suka. Dan ada 21,400 orang yang klik bos. Jadi kalau bos tengok dekat sini, saya telah memilih beberapa bandar lah. Bukan semua bandar saya masuk Indonesia ni. Saya memilih 3 kota, 3 bandar. Iaitu saya pilih Bandung, saya pilih Surabaya dan saya pilih Jakarta. Bos, di Bandung ada 86,946 bos yang impress. Dan hari ni kita sedang buat satu program bos di Hotel Seri Ata di Bandung secara offline yang dikendalikan oleh rakan-rakan kita kat sana. Kita punya bos Haji Amir, kita ada Pak Enki, kita ada kat sana, Pak Jelani, Ustaz Fad ada di sana. Kemudian bos, di Surabaya bos ada 110,689 yang impress, dan di Jakarta bos ada 214,826 orang yang impress. Bos bayangkan lah bos. Ini benda ni saya buat gunakan online ni bos. Saya gunakan online bos. Jadi kalau bos tengok kat sini, kita pergi kepada website, kalau kita jadi Quran Center bos, kita akan dapatlah dia punya office website dia ni lah. Dia ada satu sistem artificial intelligence bos, yang kita boleh tengok pula berapa orang yang dah mendaftar.
Kan? Berapa orang yang visit dan berapa orang yang mendaftar? Bos, sekarang ni bos ada daripada sekian puluh ribu tadi tu, ada 2,948 orang yang visit dan ada 449 orang yang mendaftar. Bos tengok bos. Ini satu perkara yang sangat luar biasa bos. Sangat-sangat luar biasa. Abang tengok sini Kita kan orang Malaysia kan. Kita tengok. Bos tengok. Semua nombor telefon ni datang daripada mana bos? Semua 62 ni bos. Semua daripada Indonesia bos. Jadi bos tak nak ke bos satu bisnes yang bos tidur je kat rumah, tetapi kita punya iklan sedang bergerak di Bandung, iklan kita sedang bergerak di Surabaya, iklan kita sedang bergerak di Amerika, iklan kita sedang bergerak di Turki, iklan kita sedang bergerak di seluruh dunia bos. Ini bukan bisnes multi level bos. Ini bisnes affiliate. Satu bisnes yang sangat-sangat mudah. Modal dia apa bos? Jadi Quran Center dan kemudian kita belajar macam mana nak buat Google Ads ni bos. Okey, kalau bos tengok bos, daripada jumlah yang masuk ni, boleh katakan setiap hari lah, 28, 29, setiap hari ada orang masuk bos. Kalau bos tengok, boleh dikatakan kebanyakan daripada mereka tak bayar lah. Mereka belajar gunakan aplikasi Al-Quran ni secara percuma lah. Secara percuma. Mana no lah, no ni. Mana dia tak bayar lah. Bos, mana ada dalam dunia ni bos, satu perniagaan yang tak bayar, kita boleh untung bos. Untung apa je? Kalau tak bayar, mana ada untung? Memanglah tak untung duit bos. Tapi bos nampak tak? Ini adalah jumlah perkataan yang mereka telah pelajari bos. Yang mereka telah pelajari. Bos bayangkan, dia macam ni kosong, dia visit lah tapi dia tak belajar. Ada yang atas ni 20 perkataan, 31 perkataan. 31 perkataan ni bos, maknanya dia dah maksimum lah. Siapa yang menggunakan aplikasi secara percuma, dia boleh belajar 31 perkataan. Bos bayangkan bos, satu perkataan mereka belajar, berapa kebaikan kita dapat bos? Itu saya sebut tadi, tidaklah alif lam mim tadi satu huruf, lam 10, satu huruf, mim 10 huruf. Kecuali alif itu sendiri 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Kalau dia belajar 20 perkataan dekat atas ni bos, berapa kebaikan bos Allah Ta'ala nak bagi? Ini satu perniagaan yang sangat-sangat hebat bos. Kita bukan bercakap soal keuntungan duit, tetapi bos dia macam pencen kubur lah bos senang cakap. Saya gunakan perkataan Ustaz Fakhur Razi. Wah, dia kata macam ni dapatlah kita pencen kubur. Maknanya apa bos? Bos bayangkan sehingga sekarang bos. Sehingga sekarang bos tengok sini bos. Bos tengok ada 6.4 juta perkataan baru yang telah dipelajari. Bos bayangkan berapa pahala yang diperolehi oleh owner kepada Al-Quran ni bos. Baru ada 25,581 orang yang membeli kita punya aplikasi. Daripada 2 bilion manusia seluruh dunia bos, baru 25,000. Itu kalau seandainya tak bayar bos. Kalau bayar jadi apa bos? Kalau mereka ni bayar. Kalau dia bayar bos, Alhamdulillah daripada bulan 10 saya berterlibat dengan Al-Quran ni. Bulan 10 tahun lepas lah. Bulan 10 tahun lepas 2022 bulan 10. Bulan 10 Inilah pendapatan saya bos, RM708. Tapi ketika ni saya belum online lagi lah. RM708. Bolehlah bos untuk memotivasikan kita kan. Untuk kita menyebarkan lebih banyak aplikasi Al-Quran kepada ramai orang ni bos. Tak tahu bos. Right? Oktober. Kita tengok pada bulan November. RM6,926.80. Saya punya modal saya RM7,700 bos. Dah balik modal dah. Kita ada 3 package kan. Package yang pertama RM7,700 dapat 35 aplikasi. Kemudian package yang kedua kita bayar RM3,300, kita akan dapat 15 aplikasi, ataupun yang paling kecil lah RM1,100, kita akan dapat 5 aplikasi. Jadi saya bayar RM7,700. Kenapa bos? Sebab saya tengok kawan-kawan saya yang atas saya ni bos, mereka ni semua masuk 7 Quran Center. Yang jadi jutawan ni bos dalam Al-Quran ni semua masuk 7 Quran Center. Jadi saya pun nak jadi macam mana mereka lah. Okey bos, kita tengok pada bulan Disember. Bulan Disember bos dia jadi RM15,232.80 bos. Kemudian pada bulan Januari lah, awal tahun, Januari 2023, kan daripada 15,000 bos jadi RM24,634.80. Dan berterusan lah bos, naik turun income. Dia bukan naik je bos, ada yuk kadang-kadang turun kan. Kalau kita tengok dalam bulan berapa lagi, dalam bulan Januari, dalam bulan Jun contohnya kan, daripada bulan Jun saya dapat lebih kurang RM44,625.80. Kemudian pada bulan Julai bos dia naik jadi RM52,358.50. Dan seterusnya bos sehingga hari ni Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala
kita buat bisnes menggunakan sistem affiliate. Apa yang berlaku bos? Saya dapatlah pendapatan lebih kurang RM269,649.80 dan yang paling best je bos. Ini yang paling best lah. Bulan lepas, saya bukan bulan lepas. Bulan sebelum tu lah. Kan, bulan 8 kan, bulan 8. Saya 1 bulan saya tak kerja bos. Saya pergi Australia kan, 1 bulan lebih saya tak kerja. Tak kerja maksudnya tak ada lah, tak ada buat pertemuan, tak ada buat Zoom, tak ada bos. Saya sibuk dengan urusan-urusan dakwah saja je. Pendapatan saya pada bulan tu 32,000 lebih bos. Bos bayangkan. Kan seronok buat tim Quran ni, tak kerja pun Allah Taala bagi rezeki. Alright bos, bagi saya ni peluang ni dia masih baru lagi. Kenapa masih baru bos? Sebab aplikasi tim Quran tu sendiri masih belum selesai lagi pembangunannya bos. Kalau bos pergi dekat kita punya App Store, pergi nak download tim Quran, belum ada lagi bos. Kenapa tak ada bos? Macam saya cakap tadi lah, pembangunan ni masih sedang berjalan dengan rancak. Macam-macam lagi bos. Features yang baru dia akan masukkan. Ada 6 ataupun 7 bahasa lagi yang akan dimasukkan. So bos bayangkan, apabila aplikasi ni selesai bos, sudah pastilah owner kepada tim Quran ini akan buat promosi, akan buat branding lah. Macam Proton Zaga lah keluar ke S90, takkan dia senyap-senyap je kan. Mestilah dia akan buat billboard, dia akan siarkan dalam TV, dalam radio. Bos bayangkan kalau seandainya kan aplikasi tim Quran ini dibincangkan atau diiklankan atau diforumkan dalam Radio IKIM, bos bayangkan. Ada 8 juta bos pendengar Radio IKIM. Ni kita bercakap Radio IKIM je. Kita belum bercakap soal TV3. Kita tak bercakap soal Trans TV di Indonesia. Kita tidak bercakap soal billboard. Kan? Kita tak bercakap lagi soal bagaimana dia mempromosi tim Quran ni menggunakan media-media ataupun agensi-agensi periklanan yang besar di Dubai dan sebagainya. Bos bayangkan. Kita pun iklankan kita dalam Google lah. Kita iklankan nama saya ada dalam Google. Apabila aplikasi ni dia selesai bos, maka dia akan di-branding dan akan dipromosikan. Ke mana kawan-kawan kita nak cari tim Quran ni bos? Orang Spain nak cari tim Quran, kan? Orang England nak cari tim Quran, orang US nak cari tim Quran sebab dia tengok perkara ini telah dipromosikan menggunakan media sosial, menggunakan TV, radio dan sebagainya, maka dia akan pergi kat Google. Dia pergi kat Google bos, bayangkan. Saya memikirkan 1 hari, insya-Allah bos, 1 hari kan. Satu aplikasi kalau dapat untung kan, kalau terjual kan berlaku RM79. Bos bayangkan kan, 1 hari ada 100 orang beli bos. 20 orang daripada Australia. Ataupun 10 orang daripada Australia. 20 orang daripada Indonesia. Mungkin 30 orang daripada Amerika. Kan? Mungkin 15 orang daripada UK. Bos bayangkan, 1 hari ada 100 orang je beli bos. Satu aplikasi RM79. Kalau 100 orang berapa bos? Pendapatan kita RM7,900 sehari. Inilah kelebihan aplikasi tim Quran. Jadi itu yang saya rasa saya boleh sampaikan kepada petani. Dan saya, sesiapa yang ada pertanyaan dan sebagainya, bos boleh rujuk kepada dengan siapa bos diundang masuk dalam saya punya program. Tetapi sesiapa yang ada nombor telefon saya, yang nak WhatsApp saya dan sebagainya, dialu-alukan dan saya boleh bantu. Yang paling penting bos, bila kita bersama dengan tim Quran sebagai Quran Center bos, kita akan dibantu bos. Kita ada ramai bos-bos kita yang akan bantu. Bos tak tahu macam mana nak buat promosi, gunakan Google, gunakan TikTok live dan sebagainya. Kita ada guru-guru yang boleh ajar bos macam mana nak gunakan akaun TikTok live. Kan? Bos tak tahu nak gunakan Facebook Ads, kita ada kawan-kawan kita ada guru-guru kita yang akan gunakan FB Ads. Kalau bos tak tahu macam mana nak gunakan Google Business Profile, kita ada kelas pagi bos yang akan ajar kita macam mana nak gunakan, nak create account atau nak buat account business Google Profile. Kalau kita nak belajar macam mana nak buat Google Ads bos, buat Google Ads masa saya cakap tadi tu, nak iklan kat Indonesia, nak iklan kat Thailand, nak iklan kat Amerika, di US dan sebagainya bos, itu pun ilmu kita akan ajar secara percuma. Yang paling penting bos kena buat keputusan pada hari ini untuk menjadi Quran Center. Mana tahu bos, ini adalah doa yang bos selama ni doa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kan kau hantarlah rezeki, minta rezeki dengan Allah Ta'ala kan. Mana tahu bos, ini adalah hasil daripada bos doa, hari ini bos telah berada di depan saya. Mana kita tahu ini semua perancangan yang dibuat oleh Allah SWT. Jadi yang baik datang daripada Allah, kelemahan dari saya sendiri, insyaAllah kita akan berjumpa dalam sesi yang akan datang. Sekian saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.